ambil Quran kita, keluarkan nota kita dan kalam kita, kerana kita pelupa wajib mencatat. Catatan pertama, catat hingga 96. Itu tadi ayat yang imam kita baca, rakaat pertama dan rakaat yang kedua, sebanyak 8 ayat. Dari surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat 88 hingga 96. Di rumah tadarus, baru kita dapat menghayati kenapa beliau baca ayat tadi, saudara. Surah Al-A'raf, ayat 88 hingga 96. Itu tadi imam kita baca pada 2 rakaat pertama dan kedua. Sekarang lihat surah yang ke-7 yang kena-mengena cara direct dengan bangsa jin dan manusia. Ada 2 bangsa ialah tujukan ayat ini. Bila anda baca dan kita rasa terlibat secara langsung kerana kita insan, maka kita sedia buat pertimbangan sama ada kita nak jadi insan ataupun nak jadi kal an'am. Lihat surah yang ke-7 ayat 179. Catat saudara. Di rumah kan adakah masa sikit untuk tadabburi kita. Dan ayat ini cukup relevan, cukup strategik. Kalau ada getaran-getaran di pada hati bila baca ayat ini, itu namanya hati yang salim. Kalau tak ada apa-apa langsung getaran bila baca ayat ini ataupun lainnya, itu namanya hati yang marad, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan masih ada masa untuk kita bertadawi, bersyifa dengan ayat Quran, kerana manusia ramai hatinya yang sakit. Lihat surah yang ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka Jahannam itu kebanyakan penghuninya kasiran minal jinni wal ins, itu jadi maf'ul bih. Kebanyakan jin dan manusia akan menghuni neraka Jahannam. Jahannam itu satu nama neraka. Lainnya As-Sa'ir Al-Lazar. Jadi neraka Jahannam ini menampung manusia dan jin yang ada hati tapi tak faham Quran, yang ada mata tapi tak lihat Quran, dan yang ada telinga tapi tak dengar Quran. Kat dunia kal an'am, di akhirat tempatnya di neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini bersama-sama dengan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sana surah 98 ayat yang ke-7. Gandingkan saudara. Gandingkan surah yang ke-7 ayat 179 campur dengan 98.7. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka Jahannam itu Allah gunakan menempatkan kebanyakan manusia dan jin yang macam mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tetaplah Quran anda yang ada makna, supaya saya tak puasa mengambil masa yang banyak untuk menterjemahkan saudara. Dan anda wajib ada Quran yang ada terjemahan. Kalau anda tidak menguasai bahasa Quran, bahasa Arab, dan masih ada masa untuk anda pelajari,
Quran itu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Ada 17 sebab kerana Tuhan tunjukkan dalam bahasa Arab. Saya sedang mencari, saya akan sampaikan pada anda. Kenapa tak pilih bahasa Jawa ke, kenapa tak Cina ke, tapi bahasa Arab dipilih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lekas-lekas pandang surah 33 ayat 56. Itu dia kewajipan kita yang kelima kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu berselawat. Kita tak ada pilihan. Jumpa siapa Nabi Rasul pun di pada masa semuanya tak ada syafaat. Kita hanya akan dapat syafaat hanya daripada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat tunaikan kelima-lima kewajipan kita kat dunia ke atas beliau. Manzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Kewajipan kita yang kelima kata Rasul kita iaitu surah 33 Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, hati orang yang beriman bila dengar, oh Allah sendiri pun berselawat, malaikatnya pun selawat, takkan aku orang beriman dengan beliau tak selawat? Allah lagi pantas, lagi cepat, lagi selalu kita terpaksa diingatkan sampai begitu cuaian kita. Sebab itu maka kita wajib berselawat kerana Allah wajibkan. Allah wajibkan berselawat itu kata orang yang beriman saja. Sebab itu dirayu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu kewajipan kita yang kelima, iaitu berselawat kata Rasul kita. Kerana umat-umat tak ada pilihan kecuali mendapat syafaat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan syafaat daripada Quran. Quran lagi banyak syafaatnya. Kewajipan kita yang pertama dan keempat ada pada surah yang ke-7 ayat 157. Jadi 4 campur 1, 5. Sebelah tangan kita ada 5 kewajipan kita. Ayatnya panjang, bukan semua kewajipan kita. 6 kewajipan Rasul dan 5 kewajipan kita. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Ini kewajipan Rasul pada umatnya. Pertama, ya'muruhum bil ma'ruf. Kedua, wa yanhahum 'anil munkar. Ketiga, wa yuhillahumut thayyibat. Keempat, wa yuharrimu 'alaihimul haba'is. Yang kelima, wa yada'u anhum israhum. Yang keenam, wal aghlal allati kanat 'alaihim. Itu dia kewajipan Rasul. Rasul telah tunaikan adal amanatah wa nasahal ummata wa ballaga risalah. Tak ada satu ruang yang boleh kita cek, semuanya perfect. Tak ada satu huruf yang tertinggal, tak ada satu baris pun yang teres. Kita banyak, terlampau banyak keteresan, saudara. Kewajipan kita bermula pallazina amanu bihi. Kewajipan kita yang pertama kena beriman dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kena reda, radina bi Muhammadin rasulan wa nabiyya. Kewajipan kita yang kedua, wa azzaruhu, muliakan beliau. Kewajipan kita yang ketiga, wa nasaruhu, tolong dan bantu beliau. Untuk apa? Allazina yuballighuna risalatillah, sampaikan risalah Allah. Dua saja bentuk risalahnya, itu inna dina indallahi al-islamu. Kedua, Al-Quran. Itu risalah yang wajib anda sampaikan. Dan yang kelima tadi, wattaba'u. Yang keempat, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. Ikutlah Quran, satu-satunya kitab antara kitab lain yang ada cahaya.
Quran nur, selalu anda minta Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ij'al Quran fil qabri munisa. Itu semua jadi mujizat Quran, saudara kata. Tak apalah, baca dulu, nanti kita guna sikit fahami dia. Dia mengaku tak ada ilmu wahyu, tak ada ilmu laduni. Dia mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dia berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Yang pertama, di pagi yang hening, permulaan langkah kita ini, kita ucap syukur pada Allah. Paling tidak ahyana ba'da'an amatana, dia hidupkan balik kita. Tapi walaupun dia kata dihidupkan balik, setelah tadi dimatikan, anda tak layak dipanggil hidup. Kerana yang hidup itu ialah yang hidup tanpa nyawa. Hanya yang hidup tanpa saja nyawa saja dipanggil Al-Hayyu. Kita tak layak dipanggil yang hidup kerana kita hidup dengan nyawa. Dan anda tahu, dah diberitahu oleh Allah apa akhirnya pada yang bernyawa ini. Jawapannya sana surah yang ketiga ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut. Sebabnya fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha anin nar wa udhilal jannah faqad faz famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, ucap syukur. Allah ajarkan, Allah saja yang alim, bukan saja yang alim, ya puji dia alim. Wallahu allazi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah ar-rahman ar-rahim. Bukan saja dia alim, dia mengaku kita jahil, dia alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bukan saja dia alim dan alim, dia pun yang ketiga alamul ghuyub. Sana surah yang kelima ayat 109. Gunakan nota kita, catat saudara, lihat di rumah nanti. Yauma yajma'ullahu rusul fayaqulu maza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Dia saja tahu yang gaib, dia saja tahu di mana roh anda berada waktu ini, dia saja yang tahu di mana nafsu anda berada waktu ini. Kerana dia tahu yang nyata dan tahu yang gaib. Kita yang nyata pun tak komplit, dia yang nyata sedetail-detailnya, dan yang gaib pun dia mengetahui. Itu dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sorok-sorokkan buah kapet rahsia anda, dia tahu. Jangan anda bisik-bisikkan tak atas suara, dia tahu. Kerana dia alamul ghuyub. Ucapan syukur sana surah yang ke-7 ayat yang ke-43, iaitu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu dia ucapan syukur. Saya sedar, saya insaf, anak saya pun ucap syukur tak sempurna. Ayah saya pun kadang tak sempurna kerana dia tidak habis belajar sekali. Maka ramai anda pun boleh katakan ucap syukur tak sempurna. Kerana anda kebanyakan bila saya tanya apa khabar, anda hanya jawab alhamdulillah, tak sempurna. Maka sempurnakan, dia zatnya sempurna, kalamnya sempurna, agamanya sempurna, nikmatnya sempurna.
ucapan syukur sempurna, jangan sekali-kali anda kurang-kurangkan, saudara. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, nikmati, nikmatnya sempurna, agamanya sempurna, ajarannya sempurna. Ucap saja bagaimana yang dia ajar, yaitu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu baru 1/3 daripada satu ayat. Nah, baik-baik lagi cukupkan satu ayat, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anharu wa qalu alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya daripada dua bangsa. Satu bangsa jin dan bangsa manusia, insan. Allah sebut walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu Allah gunakan untuk menempatkan kebanyakan jin dan manusia. Kita bangsa manusia, maka ayat ini terlibat langsung dengan kita. Sila beri perhatian, saudara. Manusia, jin macam mana? Iaitu jin dan manusia yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Jin dan yang ada hati tapi tak faham Quran, ayat-ayat Allah. Jin dan manusia walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bangsa jin dan manusia yang ada mata tapi tak pernah tadabbur, tak pernah nazara, tak pernah ra'a, tak pernah basara, tak pernah tadabbur. Itu dia grade untuk tadabbur, saudara. Kalau kita ada mata tapi tak pernah jeling Quran, maka tempatnya kat neraka jahanam bersama-sama dengan jin. Yang ketiganya walahum a'yunun la walahum azanun la yasma'una biha. Jin dan manusia ada telinga tapi tak pernah dengar ayat-ayat Allah. Oleh kerana ayat ini direct pada kita, anda waspada. Jadi orang-orang yang ada hati kat dunia tak faham Quran, ada mata tak faham Quran, telinga kat dunia kal an'am, macam binatang ternakan. Binatang ternakan kita ada hati, tak seekor pun faham Quran. Binatang ternakan kita ada mata, seekor pun tak lihat Quran. Dan binatang ternakan kita ada telinga, seekor pun tak dengar Quran. Jadi kalau kita pun ada hati, mata, telinga, tak faham, tak lihat, tak dengar, kita pun macam binatang ternakan. Binatang ternakan untung, daripada dagingnya boleh makan, kulitnya boleh buat kanopi, bulunya boleh buat perhiasan. Tapi manusia yang macam binatang ternakan, apa boleh buat, saudara? Nabi-nabi, saudara, memulakan kehidupannya sebagai pemimpin membela ternakan. Sebut mana sajalah Rasul-Rasul mesti memula dengan binatang ternakan. Kepimpinannya bermula dengan memimpin binatang ternakan, iaitu Al-An'am. Rasul kita memulakan kepimpinannya dengan memimpin Al-An'am, bukan seekor, bukan 4 ekor, 400 ekor, saudara. Berjaya. Kemudian diuji pula dengan harta, bukan 1 juta, bilion-bilion. Itu dia bentuk-bentuk pimpinan. Jadi anda yang dah memimpin mesti lalui ujian itu. Wala nabluwannakum bisa'im minal khaufi wal ju'. Semua ada ujian, saudara.
Nabi Nuh alaihissalam saudara menternak unta di padang pasirnya, ada kandangnya, tempat minumnya. Dan beliau tak sangka, tak terfikir, rupanya beliau pun menternak al-an'am di rumahnya. Al-an'am di rumahnya itu ada hati tapi tak pernah baca kitab, tak faham kitab waktu itu. Kitab zaman Nabi Nuh namanya Suhuf. Jadi ada 2 orang kat rumah tangganya, keluarga beliau, iaitu isteri dan anak beliau. Kal an'am dalam rumah tangga Nuh. Kerana anak isterinya tak pernah faham Suhuf waktu itu, ada mata pun tak lesut dan telinga pun terdengar. Akhirnya dia tempatnya kat neraka. Seorang lagi rasul yang menternak unta di luar sana, namanya Nabi Lot alaihissalam. Tapi beliau pun rupanya menternak manusia yang kala an'am di rumahnya, iaitu isteri beliau. Lihat surah 66 ayat yang ke-10. Telah paparkan untuk baca anak anda. Dan takkan berubah ayat ini, saudara. Lihat renung-renung, ayat ini banyak terlibat dengan kita, saudara. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Ada lain imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Beliau bersama hidup dengan suaminya Nuh dan Lut, makan bersama, tidur bersama, tapi tak sedar suami isterinya macam al-an'am. Kerana ada hati tak faham kitab waktu itu, ada mata tak lagi kitab itu, dan ada telinga tak kal anam, akhirnya berpisah. Fahanatahuma walam yughniya anhuma minallahi syai'a wakilat hulan nara ma'ad dahilin. Hanya sila masuk neraka, iaitu maka jahanam. Perempuan yang solehah namanya Asyah, hidup bersama dengan suaminya Fir'aun pun kal an'am, tidur bersama, saudara, diselimuti, saudara. Tapi dia kerana kal an'am tak pernah faham Taurat, tak dengar Taurat, tak baca Taurat, akhirnya dia kal an'am, akhirnya mengaku ana rabbukumul a'la. Wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata fir'aun isqalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Contoh yang segar, bugar dan evergreen. Itu gara-gara kerana ada hati tak faham kitab, ada mata tak nak lihat kitab, dan ada telinga tak nak dengar kitab. Oleh itu, wahai saudara, masa-masa berbaki pada kita. Baki itu saya fikir dah tak banyak, tak sampai 20 tahun lagi pun. Kerana maksimum umur umat Muhammad ini hanya diberi maksimumnya antara 60 dengan 70 tahun. Rasul sebut dengan lidahnya yang tak pernah jadi macam dah biawak. Amaru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Umur umatku ialah antara 60 dengan 70 tahun sahaja. Dalam masa daripada sehari sampai 2 tahun itu tujuannya untuk memahami 6,236 itu dia ayat-ayat yang wajib anda fahami, dengari dan lihat dengan mata, telinga dan hati kita. Bahawa kita dipanggil insan, otherwise kita hanya dipanggil kal an'am. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum azanun walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Saudara, ayat ini kena mengena langsung dengan kita. Anda sedia buat keputusan sama ada nak jadi kal an'am ke ataupun kal insan.
Maka saudara, ada 3 anggota yang Allah sediakan untuk kita mendapat hidayah. Itu dibekalkan kita sewaktu kita masih janin. Lihat surah yang ke-16 ayat 78. Allah bekalkan 3 anggota penting, iaitu hati untuk tafakuh, mata untuk basirah, dan telinga untuk as-sam'u. Lihat surah yang ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ada 3 anggota penting untuk mendapat hidayah daripada Quran, dengan syarat anda aktifkan ketiga-tiga anggota ini. Kalau anda ada akal tapi tak guna berfikir ayat, anda tak mungkin dapat hidayah. Dan saja kalau ada akal, ada hati, tak ada kepahaman, nanti timbul batu-batu yang ada pada hati. Bila kita tak faham Quran, automatik timbul satu batu pada hati kita, nama dia al-akinah. Wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi. Bila telinga tak dengar Quran, maka tumbuh batu, nama dia al-wakru. Sana surah 41 ayat 5. Wa qalu qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wakrun min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Dia 3 anggota, jaga baik-baik. 3 anggota ini Allah jadikan waktu kita, Allah jadikan dan diinstal pada badan kita sewaktu kita masih janin. Pada masa kita janin, ada 3 perkara yang diletakkan pada jiwa kita. Lihat surah yang ke-32 ayat yang ke-9. 32 surah As-Sajadah. 32 surah As-Sajadah ayat yang ke-9. Surah As-Sajadah ayat yang ke berapa? 32 ayat ke-9. okey. Ayatnya berbunyi 32 As-Sajadah, 31 Luqman, 32 As-Sajadah ayat yang ke-9. Summa sawahu. Sewaktu kita berada di dalam perut ibu kita, dan rahim ibu kita, berlaku 7 proses kat sana. Proses itu pertama, alam yakun nutfatan min maniin yumna, dalam bentuk air mani, pertemuan 2 benih ayah dan ibu berada kat situ dalam bentuk air mani, saudara, mengambil masa 40 hari. Kemudian menjadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudrah. Mudrah hari yang ke-160. Itu proses yang keempat. Bila sampai 40 hari lagi, maka ada daging dan kulit. Yang keenam masukkan tulang, yang pertama ditiupkan nyawa, yang ke-7 tiupkan nyawa. Itu 7 proses waktu kita berada dalam rahim ibu kita dalam bentuk janin. Pertama, air mani yang ada benih 2, laki perempuan. Kemudian alam yakun nutfatan, alam yakun
Alam yakun nutfatan min maniin yumna summa alaqah summa mudrah. Itu yang keempat, nama dia mudrah. Mudrah 160 hari. 7 proses kita, 7 daripada air mani jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudrah. Masukkan daging, masukkan kulit tulang, masukkan nyawa. Itu mengambil masa 280 hari. Tiap satu situ 40 hari. Jadi 40 kali 7 lah 280. Bagikan dengan 30, makna kita berada dalam perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Betul, saudara. Lihat saintifiknya Quran. Jadi yang pertama, saudara, bila kita pada mudrah tadi 160 hari, dah ada tanda untuk tangan, dah ada tanda untuk mata kepala, dah ada tanda untuk janin yang komplit. Jadi bila kita keguguran, dah ada lepas umur 160 tahun, kita wajib ditajiskan macam orang biasa, kerana dah ada tanda, dah ada umurnya. Jadi umur kita Allah sebut, Allah tiupkan umur kita sewaktu kita masih mudrah. Mudrah tadi iaitu pada umur 160 hari. Maka dia tekan umur pada kita, diberi pada kita hanya antara 60 dengan 7 tahun saja, kerana tidak dipadankan dengan ayat Quran yang ada di hadapan anda, bilangannya 6, 2, 3, 6. Tak sia-sia aku juga Rabbana ma halaqta hadza batila. Tak sia-sia jadikan 7 tahun, kerana banyak relevannya dengan 6, 2, 3, 6. Quran tak mungkin 6, 2, 3, 6 kalau usia kita 100 tahun, tak mungkin. Itu adilnya Allah. Nah, itu yang pertama Allah beri pada kita. Pertama, nyawa. Selepas nyawa, saudara, diberi pada kita 3 perkara tadi. Apa dia? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Diberikan tiga sifat. Sam'a, pendengaran. Sam'a ini sifat Allah, sama. Dipinjamkan pada kita dengan syarat kita ada telinga. Itu anugerah yang kedua. Yang pertama tadi anugerah dengan nyawa. Kedua dianugerahkan dengan 3, iaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi saudara, anda tengok saudara bagaimana ayat Quran Allah gunakan verb yang tepat pada waktu dan ketikanya. Kalau Allah nak jadikan sesuatu yang ada fizikalnya, macam manusia, macam langit, bumi, ada bentuknya, maka verbnya ialah khalaqa. Itu kalau nak jadikan, Allah nak jadikan makhluknya ada bentuknya, ada dia punya badannya, maka verbnya khalaqa. Betul dia kata laqad khalaqnal insana khalaqa alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Kerana langit itu ada bentuk, maka verbnya wajib khalaqa. Maka telinga kita pun ada bentuk, itu termasuk pada insan ada bentuk, telinga pun ada bentuk. Ini ada bentuk ni. Tetapi saudara, as-sam'a tak ada bentuk, tak dapat dipegang macam kita pegang telinga, maka verbnya ja'ala. Itu dia kalimah yang cukup accurate dalam masa umpetihnya, tepat. Kerana pendengaran tak dapat dipegang macam kita boleh pegang telinga, dan kepahaman yang ada hati pun tak dapat dipegang, basirah yang ada pada mata pun tak dapat dipegang, maka verbnya ja'ala. Sebab itu dikata wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ayat lain, lihat surah yang ke-41, surah Fatir. Malaikat pun tak ada bentuk, saudara.
tak ada bentuk macam kita, maka verbnya pun ja'ala. Sebab itu dia kata ja'ilil malaikati rusula, aku jadikan ja'ilil itu pada malaikat, kerana malaikat tak ada bentuk, tak dapat dipegang macam kita pegang telinga kita. 3 berlaku sewaktu kita kat perut ibu kita, sewaktu kita pada tahap mudrah tadi. Pertama, Allah kurniakan kita umur kita iaitu sepanjang antara 60 dengan sahaja untuk dipadankan dengan 6236 ayat Quran. Rabbana ma halakta haza batila ma paratna fil kitabi min syai'. Tak satu pun aku tinggalkan, tak satu pun aku jadikan sia-sia, semua ada makna, saudara. Yang ketiga, saudara, dalam masa setelah diberikan nyawa, dibekalkan dengan 3, iaitu pendengaran, penglihatan dan tapakuh. Pendengaran ada pada telinga, basirah ada pada mata, dan tapakuh ada pada hati. Hati dipanggil dengan 3. Pertama yang famous ialah al-qalbu, kalau banyak al-qulubu. Yang kedua dipanggil dengan al-fuadu, kalau jamaknya dipanggil al-afidah. Yang ketiga, hati juga dipanggil dengan al-mudrah. Ala inna fil jasadi mudratan iza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Jadi sewaktu kita berusia 160 hari dalam rahim kita, 3 Allah beri. Pertama, diberikan apa tadi? Nyawa. Summa nafaha fihi summa sawahu wa nafaha fihi min ruhina. Allah tiup nafaha yanfuhu. Allah tiup. Saya minta tolong anda, bila kata Allah tiup, jangan anda bayangkan moncong mulut kita. Allah tak ada moncong mulut kita macam kita tiup belon, tak ada moncong, tak ada anginnya. Dia cukup hanya kata kun. Innama amruhu iza arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Dia tak perlu meniup, kena ada telinga, ada mulut ke, ada angin ke, itu manusia. Itu yang pertama tadi, ditukar dengan roh. Yang kedua diberkatkan dengan 3, iaitu pendengaran, penglihatan dan daya tafakuh. Yang keempat, yang ketiga, disertakan kesedaran bahawa Allah Rabb kita. Lihat surah yang ke-7. Wa is ahadza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Sana surah yang ke-7, surah Al-A'raf. Wa is ahadza rabbuka, yang atasnya dekat-dekat wa is natakal jabala fawqahum ka'annahu zunnah wa zannu annahum waqi'un bihim. Tengok ayat surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat yang 173. Itu dia kurniaan Allah yang ketiga. Sewaktu kita berada pada peringkat mudrah, iaitu peringkat yang keempat, masih berada di rahim ibu kita. Pertama, dibekalkan dengan nyawa. Kedua, dibekalkan dengan 3 anggota penting untuk menghadapi dunia yang penuh dengan sindawara ini. Dan yang ketiga, kesedaran Allah Rabb kita. Alastu birabbikum. Jadi semua manusia, saudara, di alam rahimnya semuanya mengaku Allah Rabb mereka. Tetapi bila lahir kat dunia, surroundingnya main peranan. Surroundingnya yang terdekat mak bapak. Kalau mak bapaknya orang beriman, maka ada harapan anaknya jadi Muslim ataupun mukmin. Tetapi kalau mak bapaknya orang kafir, maka harapan besar untuk jadi orang kafir. Jadi surrounding pertama, bi'ah kita pertama yang membentuk kita ialah mak dan bapak kita. Itu tanggungjawab kita. Yang kedua, barulah televisyen kita, masyarakat kita, surat khabar kita. Itu alat-alat yang mendidik kita.
Itu dipanggil surrounding kita. Jadi mak bapak kita surrounding kita. Itu. Jadi kalau anak itu mula-mula semua orang lahir saja mengakui Allah itu Rabb kita. Radina billahi rabba. Tetapi bila keluar saudara, bergantung. Kalau mak bapaknya Islam, maka makin teguhlah dia jadi orang beriman. Wallahu halakakum faminhum kafirun wa minkum mu'minun. Sana surah At-Tarabun, 2 asalnya manusia. Bergantung pada lahir luarnya. Jadi itu 3 perkara yang Allah beri pada kita saudara waktu kita di dalam perut ibu kita pada peringkat mudrah, iaitu Allah tiupkan nyawa panjangnya antara 60 tahun. Allah sediakan 3 anggota penting untuk menghadapi dunia yang penuh dengan temberang, yang penuh dengan penjenayah, yang penuh dengan sindawara. Mana ada kat dunia ni satu penjuru yang tak ada aman? Semuanya musuhan saja. Dan bila saya sebut dunia dah saya sebutkan pada anda. Fizikalnya itu dipanggil globe ataupun kawakib. Isinya ada 6. Bila anda ada 6 ini, anda ada dunia anda. 6 itu ada pada surah yang ketiga ayat 14, iaitu zuyyina linnasi hubush syahawati minan nisa. Kedua wal banin. Ketiga wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Keempat al hailil musawwamah. Yang kelima al an'am. Anda wajib menternak al an'am di kebun sana, jangan ternak di rumah kita. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lot menternak al-an'am di rumah mereka, iaitu isteri dan anak mereka. Akhirnya anak mereka menjadi mangsa neraka Jahannam. Walaqad zaratna li jahannama katsiran minal jinni. Kerana hati isteri Nabi Nuh ada hati tak faham kitab waktu itu, ada mata tak lihat kitab waktu itu, dan ada telinga tak dengar kitab itu. Kat dunia kal an'am, tapi akhirnya walaqad zaratna li jahannama, mengisi kebahagiaan banyak pada neraka Jahannam bersama-sama dengan orang kafir, bersama-sama dengan orang munafik, bersama-sama dengan orang musyrikin, bersama ahli kitab yang banyak membuat kesalahan pada kitabnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sana surah yang ke-98 ayat ke-7. Dunia saudara 6 perkara wajib ada. Masuk al-has, wajib ada tanah. Jadi kita mesti ada 6 ini. Kalau kuranglah kewujudan dunia dalam kehidupan kita. Pertama, kena ada rumah tangga. Kedua, ada anak-anak zuriat. Ketiga, mesti ada harta. Keempat, mesti ada kenderaan. Kelima, mesti ada al-an'am, sama ada al-an'am 4 kaki ke, kecuali kaki pendek, ataupun yang 2 kaki ke, ayam, itik, angsa, burung, puyuh ke, wajib ternak. Ataupun yang tak ada kaki tapi ada sirip, wajib ternak. Ikan laut, ikan darat, wajib ternak. Itu dipanggil al-an'am ataupun bahimatul an'am. Dan yang keenam, wajib kita ada al-has, kena wajib ada tanah. Bertuah pakcik-pakcik kita yang menyertai skim Pilkra, mereka dapat 10 ekar suku, dan anda boleh tumpang dengan mereka. Kalau tak ada tanah, hendak buat kolam, sewa tanah mereka. Ternak mesti ternak, jangan sampai nanti hendak buat hakikah pun minta daripada Thailand. Inari dah ada, gara-gara nak makan steak pun minta daripada Brazil, sedangkan kita tak sure apa yang dimakan lembu kat sana. Tapi kalau lembu kat sini yang ternak Haji Abdul Rahman ke, takkan berlaku saudara. Macam pernah kita dengar bahawa umpan-umpan daripada ikan keli itu kebanyakan daripada perut-perut babi. Itu nanti kalau doakan koperasi kita, bantu koperasi kita, nanti kita ada kolam ternak, ada
Ternak lebah ke supaya dapat madu lebah, apa namanya apa, kelulot tu wajib tu. Lebah tak payah ada kaki tapi terbang, itu tadi ternakan. Jadi ada 6 perkara yang wajib kita miliki, baru kita dikira ada dunia kita. 6 itu saudara, dunia 6 perkara tadi punca jadi perbalahan dan permusuhan dan fitnah. I'lamu ya ayyuhallazina amanu inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Pada harta kamu, dunia kamu, kambing-kambing jadi fitnah. Ayat lain, inna min azwajikum wa alkum aduwallakum, jadi musuh. Anda selalu dengar mana anak bapa, mak dengan anak tak musuh ada, sampai sama menyamankan mahkamah pada harta. Kerana binatang dicurinya letakkan dalam kereta, fitnah. Semua itu fitnah. 6 itu dunia kita. 6 itu akan baik saudara, akan murni perjalanannya kalau kita maintain dia dengan 6 perkara. Itu adilnya Allah. Ada 6 maintain dengan 6. 6 itu yang patut kita maintain dunia kita. Sana surah yang sama, surah yang ketiga, ayat yang ke 17-18, iaitu allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabana. Maintain dunia kita pertama dengan iman. Tegakkan rumah tangga kita kerana iman, didik anak dengan iman, cari harta kerana iman, kahwin kerana iman. Jadi 6 perkara dunia itu akan berlaku dengan murni. Pertama, kalau kita manage dengan iman. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azab. Yang kedua, wasabirin. Ketiga, wasadiqin. Keempat, wal qanitin. Yang kelima, wal munfikin. Yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar. Murni kita punya dunia kita saudara. Ini kita berlumba cari dunia tapi lupa yang nak. Bila lupa iman saudara, macam-macam. Dengan menipunya, dengan penukaran wang haramnya, berbagai-bagai hari-hari berlaku saudara. Kerana itu tak percaya, Allah tak nak, dia seolah-olah Allah tak nampak. Macam-macam tu. Hari-hari cerita jenayah. Surat khabar Malaysia, berita Malaysia tak payah tengok, kita dah tahu dah berapa peratus jenayah, berapa peratus dah semua tahu dah. Surat khabar pun tahu, depan itu mesti dia punya tajuk. Kedua, pemimpin kita. Ketiga, kita jenayah. Itu standard, stereotype. Jadi anda miliki 6, mesti maintain dengan 6, iaitu iman, sabar. Cari harta sabar, bukan mudah nak dapat. Saya kerja 33 tahun dengan kerja. Kalau saya nak jadi billionaire boleh, saya jadi diplomat. Apa tak ada, nak AP peri pun boleh. Tapi saya tahu keberkatan itu bukan cara menipu saudara. Hari ini baru grade 41 pun sampai 88,000 di rumah, itu baru cash. Mana terbayang baru kerja polis satu calet dah ada 80,000 di rumah saudara. Sebab itu macam cendawan tumbuh rumah urutnya, rumah judinya, maksiatnya. Kerana disumbat mulut-mulut ni dengan duit. Di bawah sampai atasnya, sampai DSP-nya saudara. Kerana iman tak ada, sabar pun tak ada. Jadi saudara, saya singkatkan 3 perkara penting Allah bekalkan pada kita, iaitu hati mesti tapakuh. Hati yang diberi tujuan untuk tapakuh, bukan untuk simpan emosi, bukan. Hati tak pernah diperintah untuk simpan emosi. Hari ini ramai orang beremosi hatinya.
hati Allah jadikan semata untuk tapakuh. Lahum qulubun la yafqahu. Itu orang macam Al-An'am. Tapi orang yang manusia, lahum qulubun yafqahuna biha. Orang yang beriman, saudara, orang manusia mesti ada hati yang tapakuh. Tapakuh tu faham. Tapakuh, faham. Kadang-kadang pekah pun faham. Kadang-kadang yafqahu pun faham. Maka doanya bila anda belajar Quran, kerana perkara itu tak ada tapakuh, maka Allahumma faqihni fiddin. Doanya yafqahu qauli. Itu dia rangkai-rangkai daripada tapakuh. Hati ini semata-mata Allah jaga untuk tapakuh Quran, untuk fahami Quran anda. Bukan untuk menyimpan emosi, bukan untuk menyimpan dendam, tidak. Kita dah salah guna, saudara. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi orang yang macam Al-An'am gunakan hati tapi tak faham ayat-ayat itu Quran. Bila sebut ayatnya yang terkumpul depan kita ini, luar sana dengan daun-daun yang melambai, itu pun ayat Allah. Dengan lembu yang menguak pun ayat Allah. Dengan ayam yang berketuk pun ayat Allah. Dengan halalintar, dengan bunyi pun ayat Allah. Dengan air di sana pun ayat Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Di ayat Allah ada 3 yang fahami dengan hati kita. Kedua, ayat pertama terkumpul depan kita 6236. Di luar sana ayat kedua panggil afaq, sana surah yang ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq. Ayat kedua dipanggil afaq, iaitu objek yang ada di langit sana, berlapis-lapis itu dipanggil afaq. Tengah antara langit bumi itu pun afaq. Buminya pun afaq, dalam bumi gasnya, airnya pun afaq. Semua itu dipanggil afaq, ayat Allah. Pada kita orang yang beriman, satu saja cukup, ialah kita beriman. Tapi orang kafir walaupun berlonggok-longgok beri, mereka takkan terima. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbil kanu anha mu'ridin. Dan ayat yang ketiga, diri anda, diri kita pun ayat Allah. Bukan diri saya, bukan ayat tanda ada ayah dan ibu saya. Kalau diri saya, diri Nabi Adam jadi tanda Nabi Adam, siapa tunjuk mak bapaknya? Itu dia ayat Allah yang kena dipahami dengan hati, saudara. Jadi hati Allah gunakan semata-mata untuk 2 tujuan. Pertama, yafqahu nabiha, sana surah yang ke-7 ayat 1 balikkan. Kalau la yang itu dia Al-An'am. Tapi manusia yafqahuna, mana gunakan hati untuk tapakuh fahami Quran. Kalau kita fahami ibadat pekah, itu pekah namanya. Hari ini kita banyak mengamalkan ibadat ikut kepahaman Imam Syafi'i, pekah Syafi'i. Di India pekah Hanafi, pekah Hambali, pekah apa lagi? Maliki. Itu dia. Jadi kepahaman daripada 4 mazhab tadi, itu dia pekah nama dia. Tapi kepahaman Quran daripada tapakuh. Lahum qulubul la yafqahu, itu dia kal an'am. Anda wajib nak bergelah insan, mesti lahum qulubun yafqahuna biha. Kedua, ada mata yubsiruna biha, ada telinga yasma'una biha. Jadi saya simpulkan, pertama, Allah jadikan hati sejak daripada alam malakut tadi, dalam itu tujuannya 2. Saya tambah tadi 1 sekarang 2. Yang pertama, yafqahu nabiha, surah yang ke-7 ayat 179. Yang kedua, yaqilu nabiha, sana surah 22 ayat 46. Lihat saudara, 2 saja tujuan hati, bukan untuk menyimpan perasaan, bukan simpan dendam, saudara. Pertama, untuk tapakuh dengan ayat Allah. Surah yang kedua, untuk taqilu, mana anda kena gunakan logik. Surah 22 surah Al-Hajj ayat 46.
Allahumma zakirni minhuma nasitu. Alhamdulillah. Afalam yasiru fil ardi. Jumpa. Fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha. Jumpa Imam Jabar, jumpa. Surah 22 ayat 46. Dua tujuan hati Allah jadikan. Pertama, yafqahuna biha. Sana surah yang ke-7 ayat 179 tadi. Yang kedua, untuk ta'akul, gunakan logik. Ayatnya berbunyi, awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Tadi dengar yafqahuna biha, kedua taqiluna biha. Yaqiluna biha iaitu kita pakai logik. Quran banyak gunakan logik. Logik itu saudara ada pada hati kita. Umpamanya dia kata, kullau kana fihi ma alihatun lafasadata. Kalaulah ada 2-3 Tuhan kat dunia ini saudara, nescaya hancur lebur. Logik tak? Logik. Ada 2-3 Tuhan. Tuhan pertama dah munculkan matahari pukul 7. Tuhan kedua nak tunjuk tira, aku nak awal lagi ataupun lagi. Sekarang ini pukul 7 mesti terbit matahari, tunjukkan satu Tuhan. Itu logik saudara. Kalau dua tak logik, bergaduh. Jadi Quran banyak gunakan logik. Logiknya lagi saudara, kalau dah buat kebaikan 10 kali ganda, satu kali, logiklah digandakan. Kan dia Al-Ghani, dia tak boleh ganda begitu kalau dia miskin macam kita. Jadi dua tugas hati saudara. Pertama, yafqahu nabiha, iaitu memahami ayat-ayat Allah. Sama ada ayat depan anda ini ataupun anda luar sana, termasuk dia itu ayat Allah. Yang kedua, tak kira untuk jadikan logik. Logik ini simple lah, 2 campur 2 4. Logik lah. Kita nampak ada air menitik kat bumi. Apa logiknya saudara? Mesti ada hujan. Itu logik lah. Sekarang ni kita nampak banyak kejadian ada. Logiknya mesti ada yang menjadikan. Itu logik. Itu antara tujuan hati. Pertama untuk yafqahu nabiha. Kedua takilu. Dua saja tujuan hati. Bukan untuk simpan dendam. Bukan untuk simpan perang. Tidak. Dua saja tujuan hati saudara. Dan bila hati kita ada dua ini, iaitu yafqahu nabiha, kedua yaqilu nabiha, maka hati kita dipanggil salim. Tetapi bila hati kita tidak ada, tak faham ayat Allah dan tak gunakan logik ayat sebutkan, maka hati kita dipanggil marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim. Senang saja dia punya calculationnya saudara. Bila hati dua tugasnya tak buat, kalau buat dia salim. Sebab itu datang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bila akal kita pun fikir ayat Allah, maka akal kita pun dapat salim, iaitu al-aqlu salim. Hari ini akal kita selalu pening kepala, sakit kepala, risau kerana kita fikir terlampau banyak dunia kita saudara. Antara dunia itu harta. Cuba kita fikir sekarang, dia baru dapat BRIM. Cuba fikir saudara. Mula-mula cari borang BRIM. Bukan mudah cari borang BRIM, susah. Berebut berkiu-kiu saudara, sampai pukul 3 pagi pun dah ada. Susah fikir tu. Kita nak fikir macam mana dapat. Besok dah isi borang, susah lagi. Fikir dunia, harta memang susah. Tapi kami fikir 6, 2, 3, 6, tak berat pun. Tak ada besar kepala pun. Tak ada kepala besar pun. Fikir ni. Bikin hati kita salim, al-aqlu salim. Hanya dengan
lahum qulubu lahum qulubu yafqahuna biha walahum ayunun yubsiruna biha walahum azanun yasmauna. Itu baru dipanggil insan. Jadi manusia ada dua. Satu insan yang hati faham Quran, telinga dengar Quran, mata lihat Quran, itu dipanggil insan. Dan bila dia bergelar insan, Allah hanya mengajar insan alamal insan. Jadi maknanya bila anda nak belajar, anda kena aktifkan 3 anggota anda, iaitu akal anda, pendengaran anda dan penglihatan anda. Saudara, buka mata kita, buka hati kita, panggil doa, baca Allah maftah. Bila anda nak minta buka, Allah saja yang boleh buka, sebab tu namanya Al-Fatah. Panduan cukup dalam Quran sana, lihat surah 34 ayat 26. Minta sekali buka mata kita, buka hati kita, buka minda kita, kerana dia Al-Fatah Al-Alim. Kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu baina bil haq wa huwa al-fatah al-alim. Maka bila anda nak belajar, minta bukakan minda kita, hati kita, doanya Allahumma ftah alaina, Allahumma ftah alaina hikmatak. Selalu anda dengar kadang fatahah, verbnya fatahah, dia dipanggil al-fatah. Nanti antara lagi inna fatahna laka fatham mubina, itu pun bentuk-bentuk doa juga. Nanti pun dapat al-fathu, iza jaa wal fathu. Jadi minta pada Allah, Allah saja yang boleh buka tudung saji kita, Allah saja yang boleh buka minda kita, Allah saja yang boleh buka pintu hati kita, Allah saja yang boleh buka pintu rumah kita yang bermangga. Kita boleh buka dengan izinnya, seperti tangan Nabi Musa sapukan pada orang sopak baik dengan izinnya, tiupkan pada tanah tadi burung terbang dengan izinnya. Jadi saya buat kesimpulan pertama, hati digunakan semata-mata untuk memahami ayat-ayat Allah, nama dia tafakur. Yang kedua, untuk merealisasikan, rationalizekan ayat Allah, dipanggil logik. Datanglah ayat afalam takunu afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kamu bukan buta mata, tapi kamu buta mata hati yang di bawah dada kamu. Itulah sebut. Bila hati kita faham Quran, saudara, maka dia akan lahir berbagai-bagai perasaan, bukan emosi. Kalau dia faham ayat Allah, hati faham ayat Allah, akan timbul berbagai-bagai perasaan. Kalau dia faham, umpamanya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau anda faham, anda seronok. Itu lahir daripada hati yang faham Quran, bukan emosi. Dia objektif. Quran cukup objektif, saudara. Bila faham, dua perkara, sama ada anda seronok ataupun tidak. Tadi ayat yang patutnya anda seronok, kerana wabasyiril ladzi, beritahu berita gembira pada orang yang beramal saleh bahawa surga menunggu anda. Kulama wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Anda tanya, fahamkah hati aku? Kalau hati aku faham, aku dipanggil insan. Bila aku faham, maka timbul seronok. Hendak kejar kat dia seronok. Kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Apa lagi, Imam? Ulama, akhirnya itu tanda-tanda seronok. Seronok itu kerja hati, bukan perasaan. Very objektif. Kita akan objek bila kita faham. Bila faham, seronok. Lain lagi umpamanya, ini yang tak menyeronokkan, tak faham.
Ayatnya lain, innal ladzina kafaru sayuslihim nara. Orang kafir itu kami akan panggang kat neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra. Habis kulit kaki aku gantikan baru. Itu kalau anda faham akan rasa takut. Itulah perasaan, bukan emosi. Semuanya punca daripada tapakuh. Saya nak berhenti setakat dulu saja. Saya nak sebutkan bahawa tugas hati hanya dua saja. Pertama untuk tapakuh, keduanya untuk takkilu. Tapakuh, pahami ayat Allah yang 6236, pahami ayat-ayat yang melambai, pahami ayat yang ada suara, burung, itik ada suara, alalintar suara, itu ayat Allah. Dan bukan sia-sia dia bunyi berdetik, ada sebabnya. Pertama untuk tapakuh, kedua untuk personalizekan ayat-ayat, nama dia logik. Jadi bila hati kita ada power tapakuh dan logik, kita dipanggil insan. Kalau tidak kat dunia dipanggil kal an'am. Nanti kat akhirat ditakkan kat neraka jahanam. Ayatnya surah yang ke-7 ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat lain sana surah 98 ayat yang ke-7, neraka jahanam juga menempatkan orang kafir, orang musyrik dan orang ahli kitab yang membelakangkan kitabnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terima kasih atas pertemuan ini, saudara. Kita jumpa lagi. Masih banyak lagi yang perlu kita tapakuh. Subjeknya dipanggil fiqh, kepahamannya dipanggil tapakuh. Ayat Quran perlu tapakuh. Doanya Allahumma faqihni fiddin yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Itu pun daripada perkataan tapakuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa nattabi'u ahsanah. Ya Allah, jadikanlah telinga aku ini ada power mendengar dengan ayat-ayat-Mu dan aku nak ikut yang sebaik-baiknya. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil